Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Umi Nadira binti Mak Yusof. Berikut merupakan tajuk pembentangan saya pada hari ini iaitu Kurikulum Pendidikan Islam dan Cabaran IR 4.0. Mari kita lihat, best ke tak best tajuk ni? Jom kita tengok. Okey, sebelum tu, mari kita kenal dulu apa tu kurikulum. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun institusi pelajaran bagi mencapai matlamat pendidikan itu dinamakan sebagai kurikulum. Dan terdapat pelbagai jenis definisi kurikulum yang dibahaskan oleh ahli pendidikan. Namun, hampir semua makna sama kerana ia akan membawa kepada pengertian asal iaitu satu rancangan pengajian menurut Alsagoff. Dan secara konsepnya, menurut pandangan saya, segala perkara, pengalaman, aktiviti, pengaruh yang dipelajari dan diperolehi oleh murid tersebut sepanjang berada di sekolah, sama ada baik atau buruk, positif atau negatif, selagi mana ia bertujuan untuk mendidik murid, ia juga boleh dianggap sebagai kurikulum. Oleh itu, kurikulum amat penting dalam sistem pendidikan di Malaysia. Hal ini kerana kurikulum pendidikan merupakan salah satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu. Dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan yang didaktif dan dinamik dalam semua aspek kehidupan. Okey, tadi kita dah tahu maksud kurikulum. Kita akan masuk kepada definisi pendidikan Islam. Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik dan melatih akal, jasmani dan rohani manusia. Hal ini kerana ia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata, menurut Abdul Halim Al-Muhammadi. Dan menurut Hasan Lenggulung, pendidikan Islam juga boleh dikatakan sebagai satu sistem pendidikan di mana ia merangkumi semua aspek bermula daripada pendidikan seorang guru. Dan ia juga merupakan usaha-usaha pembentukan anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, kita dah tahu kurikulum, kita dah tahu pendidikan Islam. Mari kita tahu apakah maksud kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematik diberikan kepada anak-anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Menurut Barney 2017 menyatakan bahawa kurikulum pendidikan Islam juga merangkumi dimensi pembangunan dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat untuk menjadikan masyarakat lebih dekat dengan Allah SWT. Dan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh guru untuk mendidik anak ke arah tujuan yang tertinggi dalam pendidikan Islam. Berdasarkan keterangan tersebut, maka kurikulum pendidikan Islam juga merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak dan kemampuan pelajar. Kurang daripada matlamat murni ini, berkembanglah manusia yang menyadari hakikat lahirnya sebagai hamba Allah yang menurut perintahnya, yang beramanah dan bertanggungjawab. Baiklah, kita sudah tahu maksud definisi kurikulum pendidikan Islam. Kita sekarang masuk tajuk highlight kita yang kedua iaitu Revolusi Industri 4.0 atau dinamakan sebagai IR 4.0. Kenapa nombor 4? Kenapa tiba-tiba 4? Mana 1, 2, 3? Okey, mari kita tahu sejarah di sebalik revolusi industri. Baiklah, mari kita kenal dulu sejarah revolusi industri 1.0. IR 1.0 ini bermula pada awal abad ke-18 di mana seorang Mak Saleh yang bernama James Watt ni dia menemukan satu mesin wap yang bakal mengubah sejarah. Penemuan mesin wap ni menjadikan proses untuk mengeluarkan produk lebih efisien dan murah. Kerana waktu tu dah tak ada lagi permasalahan waktu dan tempat yang spesifik untuk mengeluarkan produk tersebut. Sebagai contoh, sebelum mesin wap ni ditemukan, kapal akan berlayar dengan menggunakan tenaga angin di mana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mengelilingi satu negara ke negara lain. Sedangkan dengan adanya mesin wap, dapat menjimatkan masa hampir 80%. Manakala, Industri Revolution 1.0 yang berada di Malaysia, pada waktu tu, contohnya kita boleh nampak petani menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Selepas hampir 100 tahun, industri penggilangan mengalami satu lagi revolusi iaitu Industri Revolution 2.0. Industri Revolution 2.0 ni
telah diperkenalkan dengan pengenalan teknologi baharu seperti tenaga elektrik dan telefon. Sebagai contoh, satu kilang ini mampu memproses ratusan produk dalam masa setahun. Tetapi dengan adanya tenaga elektrik, kilang tersebut dapat memproses ribuan ataupun ratus ribu dalam tempoh yang sama dan ini membantu mengurangkan harga barangan untuk pengguna. Seterusnya, revolusi industri 3.0 ini datangnya pada awal abad ke-20, di mana penemuan mesin yang bergerak dan berfikir secara otomatik iaitu komputer dan robot. Pada masa ini, dunia sedang menuju ke era digitalisasi dan beberapa aktiviti sebelum ni hanya dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi, setelah adanya komputer dan robot, mereka yang mula menggantikan kerja-kerja manusia ini seperti mengira atau menyimpan perkara yang penting. Dan ini membuatkan ramai manusia pada waktu tersebut kehilangan pekerjaan. Akhirnya kita telah sampai kepada revolusi industri 4.0 di mana teknologi, komputer dan automasi bekerja dalam sebuah cara yang baru. Dalam revolusi industri 4.0 ini, mesin, peranti, sensor dan manusia berkomunikasi di antara satu sama lain melalui teknologi baru yang menggunakan automasi, analisis dan big data, simulasi dan integrasi sistem di mana ia membantu manusia menyelesaikan masalah yang sukar dan boleh meramalkan sesuatu sebelum ia berlaku. Kalau dulu, kita tahu robot ni boleh buat kerja. Tapi bila revolusi industri 4.0 ini, robot boleh berkomunikasi dengan manusia secara dua hala. Sebagai contoh, bila kita tanya dia, apa khabar? Dia boleh jawab, khabar baik. Dan sebenarnya robot ini telah wujud di Hong Kong di mana robot tersebut yang diberi nama Sophia telah bertemu dengan ramai orang-orang yang terkenal, termasuklah bekas Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir ni pernah bertemu dengan Sophia pada tahun 2019. Nak tahu apa yang mereka bualkan? Jom kita tengok. How are you different from other robots? Well, for starters, most other robots don't get to hang out with the Prime Minister of Malaysia. Unlike most other robots, I am designed with human features to better interact and build relationships with people. Masya Allah, hebatnya ciptaan manusia. Boleh ciptakan robot. Tetapi ingat, sehebat-hebat ciptaan manusia, hebat lagi ciptaan Allah. Kerana manusia itu sendiri ciptaan Allah. Okey, baiklah, mari kita dengar definisi IR 4.0. Industri 4.0 ini adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada proses pembangunan dalam industri pengeluaran dan automasi ke tahap lebih pintar dari yang sedia ada dengan teknologi yang lebih sesuai dan fleksibel. Ini bermakna mesin akan beroperasi secara bebas atau bekerja sama dengan manusia. Manakala menurut Klaus Schwab, Industri 4.0 ini bakal mengubah cara kita bekerja dan hidup. Okey, baiklah. Inilah tajuk utama kita yang sebenar ni, baru sampai kat sini, iaitu cabaran kurikulum pendidikan Islam mendepani IR 4.0. Mari kita lihat apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru ataupun cabaran yang dihadapi oleh semua orang dalam IR 4.0. Terdapat banyak bidang di dalam kurikulum pendidikan Islam. Namun, hari ini saya akan menekankan 3 sahaja bidang iaitu akidah, syariah dan akhlak. Mari kita lihat apakah isu-isu yang sedang hangat diperkatakan. Okey, yang pertama, bidang akidah. Bidang akidah ialah ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Setiap umat Islam wajib untuk mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah. Dan akidah sebenar adalah akidah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Antara isu yang akan saya ketengahkan pada hari ini ialah isu fahaman Islam liberal, yang kedua isu syirik dan santau moden. Mari kita lihat lebih lanjut tentang kedua-dua isu ini. Isu yang pertama ialah isu fahaman Islam liberal. Apa Islam liberal ni? Mari kita tonton dulu video ni.
ليب وري البصرة الكرامة الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah, please bless us this day. Bless us all. Menurut Jakim, liberal ialah suatu bentuk pemikiran yang bebas, terbuka dan dipandu oleh hawa nafsu dalam pelbagai aspek. Seperti mana di dalam video yang saya tunjukkan tadi, ia mengenai seorang wanita yang bernama Aminah Wadud, di mana beliau merupakan seorang profesor dalam bidang pengajian Islam di University Commonwealth, Virginia, Amerika Syarikat. Dan beliau juga pernah menjadi tenaga pengajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1989 hingga 1991. Dan beliau juga membawa ajaran sesat, iaitu ajaran sesat liberal. Dan liberal ini sudah dikatakan sesat di Malaysia kerana kita boleh lihat di dalam video tadi, beliau mengimami solat kepada lelaki. Sedangkan dalam ajaran Islam, haram seorang wanita mengimamkan solat kepada lelaki. Dan antara agenda yang kita boleh lihat, agenda golongan Islam liberal ini ialah memperjuangkan fahaman pluralisme agama dengan menyamatarafkan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Selain itu, golongan Islam liberal juga berusaha untuk menghapuskan kedaulatan agama Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kerana tujuannya ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular berpaksikan demokrasi liberal yang tidak terikat dengan agama Islam. Sebagai contoh, kita boleh lihat mereka memperjuangkan hak LGBT, sedangkan LGBT itu adalah haram. Tetapi mereka menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah ini mengikut otak mereka sendiri. Sebagai contoh yang kita boleh lihat, di negara luar, mereka mengharamkan pemakaian hijab kepada wanita. Adakah ini yang kita mahu berlaku di Malaysia? Wa na'udzubillahi min zalik. Kita tak nak benda ni berlaku di Malaysia. Dan apa yang paling merisaukan ialah Islam tu hanya pada nama sahaja. Oleh sebab itu, setiap umat Islam perlu memainkan peranan penting supaya kita tidak terjebak dalam Islam liberal ini. Dan bagi pihak masyarakat, mereka perlu mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam daripada guru-guru agama yang mempunyai tauliah dan berautoriti. Contohnya, masyarakat itu juga perlu mencari ilmu seperti di masjid-masjid. Sekarang pun kita boleh lihat di rancangan televisyen, terdapat banyak kuliah-kuliah agama yang boleh kita dapatkan ilmu. Dan apa pendapat anda kalaulah murid-murid ni dengar? Anda rasa apa yang akan terjadi kalau murid-murid yang belum betul-betul faham tentang akidah yang sebenar? Dan inilah cabaran untuk kita sebenarnya sebagai umat Islam. Benda yang kita nak bincang hari ni. Nah, bukan untuk guru je, bukan untuk ibu bapa je, tapi kita semua sebagai masyarakat perlu fikirkan cara supaya anak-anak kita ni tak terjebak kepada fahaman sebegini. Baiklah, isu yang kedua ialah syirik dan santau moden. Baru-baru ni kita tahu ada isu yang berlaku di Pulau Pinang. Mesti anda tahu kan? Dah boleh agak. Jom kita tengok dulu video ni. Hari ini kecoh apabila anggota bomba yang ingin memadam kebakaran ekoran laporan oleh orang awam apabila mereka tiba di lokasi kejadian mendapati sedang berlangsungnya upacara ritual pembomohan. Dan apa yang mengejutkan, upacara ritual pembomohan ini dilakukan oleh seorang remaja yang masih muda lagi usianya. Melihat kepada gambar yang tersebar luas di media sosial, boleh kita lihat terdapat alat-alat untuk melakukan upacara pembomohan ini dan terdapat gambar-gambar yang disyaki mangsa untuk dibomohkan.
Ada seketul gambar yang menarik perhatian saya, iaitu borang-borang pos, dan saya percaya remaja ini melakukan aktiviti dan khidmat pembomohan beliau secara online. Apabila saya membuat carian di Facebook, rupanya terdapat banyak halaman yang mempromosikan khidmat pembomohan ini. Berita ini amat menakutkan kerana perkara yang terkutuk sebegini juga boleh didapati dengan mudah hanya di hujung jari sahaja. Dan hakikatnya, mungkin ada banyak lagi ritual sihir yang sebenarnya yang tidak diketahui, yang boleh merosakkan akidah umat Islam, yang membuat khianat kepada mangsa-mangsa. Ia umpama isu yang tidak pernah ada jalan penyelesaian jika aktiviti pengamal ilmu hitam terus berleluasa. Menurut Dr. Nur Suhaida dan Aini, tahun 2021, sesetengah ulama berpandangan bahawa jenayah sihir adalah merupakan jenayah hudud kerana impak dari kesalahan tersebut termasuk di dalam kategori jenayah hudud. Sebagai contoh, sihir yang digunakan untuk tujuan membunuh, mencuri atau merompak merupakan kesalahan-kesalahan yang dikategorikan sebagai jenayah hudud. Maka, ulama sepakat menyatakan bahawa pengamal sihir patut dihukum melalui hukuman qisas, iaitu pembalasan semula. Walau bagaimanapun, setakat hari ini masih tiada apa-apa pendakwaan dilakukan terhadap pengamal ilmu sihir tersebut. Malahan, pembuktian dan keterangan bagi jenayah sihir juga masih di peringkat kajian kerana ia melibatkan keadaan yang rumit seperti tata cara siasatan dan pendakwaan yang masih belum wujud. Hal ini kerana ilmu sihir adalah ilmu hitam yang melibatkan entiti yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ini berbeza dengan pendakwaan dan pembuktian bagi kesalahan lain seperti berjudi atau minum arak, yang mana pelaku dan barang-barang keterangan yang digunakan untuk melakukan jenayah seperti kertas judi dan botol arak boleh dilihat dengan mata kasar. Oleh itu, pihak kerajaan perlu memainkan peranan untuk mewujudkan undang-undang khusus untuk menghukum sihir sebagai satu jenayah yang berat di Malaysia. Pada hakikatnya, isu syirik dan santau ini sudah berlaku daripada zaman nenek moyang kita lagi. Tetapi sampai sekarang, masih lagi ada umat Islam yang mengamalkan syirik ini. Oleh kerana itulah, terdapat nasihat yang menyuruh kita agar tidak sentiasa menayangkan gambar di media sosial. Hal ini kerana mata manusia ini banyak daripada mereka mata lalat daripada mata lebah kerana mereka sentiasa mencari keburukan kita. Oleh kerana itu, hari ini saya akan kongsi satu doa ini, di mana doa ini memang khusus untuk kita jauhkan hasad dengki kita kepada orang lain dan supaya orang lain juga tidak dengki kepada kita. Doa ini terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat 10, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di mana terjemahannya, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Berdasarkan kedua-dua isu yang saya utarakan tadi, berikut merupakan peranan guru dalam aspek akidah. Yang pertama, memberi pendedahan tentang ajaran-ajaran sesat yang ada di dunia. Sebagai contoh, guru perlu menjelaskan kepada murid bahawa terdapat banyak lagi fahaman lain yang ada di dunia supaya mereka dapat membezakan yang mana benar, yang mana salah. Yang kedua, menunjukkan contoh-contoh video berkaitan fahaman yang menentang ajaran Islam. Tunjukkan contoh video yang saya tunjukkan tadi, tunjukkan kepada mereka bahawa ini adalah salah supaya mereka tidak keliru tentang apa yang mereka belajar di sekolah. Yang ketiga, menekankan lebih mendalam tentang akidah yang benar. Dan yang keempat, menjelaskan tentang dosa-dosa besar iaitu murtad dan syirik. Dan ini perlulah ditekankan di dalam kelas bahawa dosa besar itu tidak akan diampunkan oleh Allah selagi mana orang itu tidak meninggalkan syirik dan masuk kepada Islam semula. Baiklah, sekarang kita sudah berada di bidang yang kedua iaitu syariah.
Syariah ialah hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada manusia, meliputi segenap urusan manusia, mencakupi persoalan akidah yakni kepercayaan, syariah iaitu perundangan dan segala sesuatu yang berhubung dengan kehidupan manusia yakni muamalah dan sebagainya. Menurut Imam Abu Hanifah, syariah bermaksud semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumberkan wahyu Allah. Dan terdapat dua isu lagi yang akan saya ketengahkan juga pada bidang syariah ini, iaitu isu syubhah dan isu LGBT. Mari kita lihat dulu video ini. Kawan-kawan, sekarang ni dah jadi trend kan makan benda ni. You guys tahu tak, this brand is non-halal. Seller ni siap mention lagi contains pork, tapi surprisingly ada buyer dekat seller ni Islam Muslim, siap komen lagi dekat bawah tu kata anak saya suka makan. Ya Allah, korang kena pesan dekat mak-mak, makcik, pakcik, jiran, tetangga, kawan-kawan, adik, kakak semua cakap jangan beli brand ni. This is contains pork. Siapa tak tahu pork tu is daging babi, okay? Guys, seller siap mention lagi tu non-halal, contains pork. Kenapa korang Islam still beli? Raja-raja akan membaca guys, please. Sesungguhnya yang halal itu terang dan yang haram itu juga terang. Dan di antara halal dan haram itulah yang dinamakan syubhah, di mana syubhah ini tidak diketahui sama ada halal ataupun haram. Seperti mana yang kita tahu, arak ni kita dah tahu tentunya haram. Tetapi cabaran kita untuk di Industry Revolution 4.0 ni bukan setakat botol arak je kita nampak, tapi orang kafir ni datangkan lagi arak yang berbentuk aiskrim. Licik kan mereka? Aiskrim ni kita boleh dapatkan di Kuala Lumpur. Okey, itu jelas kita nampak ia haram. Dan berdasarkan video yang saya tunjukkan tadi, kita boleh lihat di mana terdapat satu gula-gula yang viral. Kita memang pantang tengok benda-benda viral. Kita mesti nak cuba. Jadi, gula-gula itu dinamakan Gummy Planet. Gula-gula itu boleh didapatkan di Shopee, di mana amat mudah untuk kita dapatkannya. Yang menjadi isunya, makanan tersebut dijual oleh pelbagai penjual, iaitu ada yang ni kata halal, yang ni kata haram. Jadi sebenarnya halal ke haram? Secara tidak langsung gula-gula ini termasuk dalam syubhah. Orang yang memelihara dirinya dari perkara-perkara yang syubhah itu adalah seperti orang yang melindungi agama dan kehormatan dirinya. Dan orang yang tergelincir ke dalam perkara syubhah itu akan tergelincir masuk ke dalam perkara yang haram. Dan ketahuilah, pada setiap jasad itu ada seketul daging. Dan andainya daging itu baik, baiklah seluruh jasad itu. Dan sekiranya ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad itu. Dan daging itulah hati. Dan perkara inilah yang perlu dititikberatkan oleh umat Islam, terutamanya kepada anak-anak. Kerana ia akan memberi kesan kepada pembelajaran mereka, kepada akhlak mereka, dan bagaimanakah mereka menjadi seorang pemimpin jika perkara syubhah ini mereka tidak dapat tinggalkan. Menurut Ahmad Husni, yang merupakan seorang pengurus unit syariah, Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dia berkata, kaedah paling mudah untuk menguruskan harta syubhah adalah dengan menyerahkannya kepada Pusat Pungutan Zakat supaya Baitul Mal menguruskannya mengikut kaedah tertentu. Baiklah, tadi kita sudah mendengar penerangan tentang syubhah. Yang kedua ialah isu LGBT. Sebelum itu mari kita lihat dulu video ni. Hidup LGBT. Haji sama. Baiklah, berdasarkan video yang saya tunjukkan tadi, ia adalah mengenai satu perarakan yang diadakan 2 tahun lalu di Dataran Merdeka, di mana mereka berhimpun untuk memperjuangkan hak LGBT, di mana bagi mereka kononnya itu adalah hak asasi manusia. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari menyebut bahawa Rasulullah SAW telah melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang yang menyerupai kaum lelaki daripada kalangan perempuan. Berdasarkan hadis ini, sudah terang lagi bersuluh lagi kita nampak bahawa Islam mengharamkan LGBT. Apakah itu LGBT?
LGBT ialah akronim yang merujuk secara kelompok kepada golongan lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Bila Allah kata dia laknat, contoh paling jelas yang kita boleh ambil iktibar ialah berdasarkan kisah kaum Nabi Lut. Antara maksiat yang mereka lakukan ialah perbuatan syirik kepada Allah. Serta mereka disebut sebagai pelaku pertama perlakuan homoseksual di kalangan lelaki mahupun wanita. Mari kita lihat apakah pengakhiran kisah kaum Nabi Lut ini. Bila gunung berapi Vesuvius telah pun mengeluarkan letusan yang dipenuhi dengan gas beracun dan panas daripada aliran pyroklastik yang mencecah kepanasan 3000 darjah Celsius telah membanjiri dan dihadapi oleh masyarakat Kota Pompei, akhirnya keseluruhan masyarakat di Kota Pompei telah mati dan sejarah ketamaddunan mereka lenyap di telan zaman. Dan nak dijadikan cerita, kira-kira pada tahun 1700 Masihi, sebuah ekspedisi cari dan gali yang telah diketuai oleh putera di Albuef telah menemui pelbagai bentuk artifak manusia yang telah diawet cantik menjadi batu. Ada segelintir daripada mereka sedang menikmati makanan, ada binatang-binatang juga telah diawet menjadi batu, dan paling menggerunkan apabila mereka nampak ada banyak masyarakat yang sedang bersetubuhan telah bertukar menjadi batu. Demikianlah pengakhiran kaum Nabi Lut yang tidak beriman. Mari kita lihat kes LGBT yang berlaku di Malaysia. Akhbar Utusan 2018 melaporkan LGBT merupakan kelompok tertinggi dijangkiti HIV yang mewakili 50% kes baru dilaporkan sepanjang 2017. Jadi, apakah pendapat anda tentang coronavirus yang Allah turunkan kepada kita? Adakah ia satu bala atau ujian? Jawapan itu sebenarnya ada pada diri kita. Sejauh mana kita berfikir bahawa itu adalah peringatan daripada Allah untuk seluruh umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut merupakan peranan guru dalam menangani isu ini, iaitu yang pertama, menitik beratkan kandungan bahan makanan atau apa jua barangan. Iaitu sebagai contoh, guru perlu menjelaskan kepada murid supaya sebelum mereka membeli apa-apa barang atau apa-apa makanan, perlulah mereka melihat dulu kepada kandungan sama ada halal ataupun haram. Yang kedua, memberi penekanan tentang sumber harta dan makanan mestilah yang diyakini halal. Sebagai contoh, apabila kita bermusafir, kita akan jumpa RNR contohnya. Dan RNR kita tahu terdapat banyak kedai-kedai yang ada di situ. Jadi, untuk kita yakin sumber yang kita makan tu halal, kita lihat dulu kepada pemilik kedai tersebut. Islam ataupun Cina. Sudah semestinya kita pilih Islam kerana kita yakin bahawa Islam ini semestinya sumbernya halal. Yang ketiga, menunjukkan contoh-contoh yang boleh diambil iktibar daripada kisah dalam Al-Quran. Ayat ini merupakan mengenai isu LGBT, di mana guru boleh memasang LCD projector di dalam kelas dan menunjukkan contoh-contoh video yang saya boleh tunjukkan tadi. Dan yang terakhir, memupuk nilai murni bersyukur dan menerima takdir Allah, iaitu guru memupuk nilai bersyukur dalam diri murid supaya mereka bersyukur menjadi seorang lelaki, mereka bersyukur untuk menjadi seorang perempuan, dan terimalah takdir Allah kerana setiap manusia yang Allah ciptakan itu tidak akan sia-sia. Baiklah, kita sudah sampai bidang yang terakhir, iaitu akhlak. Muhammad Uqlah dalam An-Nizamul Akhlaqi fil Islam mentarifkan akhlak sebagai keadaan diri yang tenang, terkeluar darinya perbuatan dengan senang dan mudah tanpa berhajat kepada akal fikiran. Dan sekiranya terkeluar darinya perbuatan yang baik menurut akal dan syarak, ia dipanggil akhlak mahmudah. Sebaliknya, jika yang keluar perbuatan yang buruk menurut akal dan syarak, maka ia dipanggil akhlak mazmumah. Dan akan ada dua isu lagi yang akan saya ketengahkan untuk isu akhlak. Yang pertama, isu sumbang mahram, dan yang kedua, isu anak derhaka. Mari kita tonton dulu video ini. Tindakan biadab remaja berusia 15 tahun itu viral selepas satu rakaman video mengenainya tersebar di media sosial dan menerima kecaman hebat daripada netizen. Difahamkan kes ini berlaku di sebuah rumah di Ampang. Menerusi rakaman berdurasi 43 saat itu, remaja berkenaan yang belum sempat memakai seluar sekolah dilihat beberapa kali memukul badan ibunya sambil menghamburkan kata-kata kesat dan meminta wanita itu menyerahkan semua wang yang ada di dalam beg. Sambil mengadu kesakitan, wanita itu memberitahu anaknya tiada wang, namun tidak diendahkan remaja terbabit, sebaliknya mengugut mahu memukul lagi. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23 di mana maksudnya,
Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-dua mereka sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Antara faktor utama yang menjadikan anak-anak derhaka ialah kurangnya pendidikan agama dan kesedaran beramal dengannya. Amatlah malang sekiranya kita mempunyai anak yang berjaya dan berkerjaya, tetapi bersikap buruk dan tidak menghormati orang tua. Sebab itu nanti akan munculnya generasi yang beranggapan bahawa golongan orang tua ini, khususnya ibu bapa, adalah sebagai beban dalam kehidupan mereka. Maka tidak heranlah jika ada anak-anak yang sanggup menghantar ibu bapa mereka ke rumah-rumah kebajikan. Malah yang lagi menyedihkan, ada juga yang tergamak meninggalkan ibu bapa di tepi jalan kerana tidak sanggup menjaga mereka. Justru itu, kita sendiri sebagai ibu bapa hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa kita sendiri sebagaimana kita mahu dilayan baik oleh anak kita. Dan akhlak inilah yang perlu kita terapkan kepada anak-anak supaya mereka mengasihi dan menghormati orang tua. Indeks kes penderaan membabitkan kanak-kanak dari aspek penderaan mental dan seksual meningkat ketika negara terpaksa melalui Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Pesuruhjaya Kanak-kanak Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, berdasarkan data yang dikeluarkan sehingga September, ia masih membimbangkan. Yang menarik juga saya rasa ialah semasa PKP ni meningkatnya kes rumah mahram, ya. Kerana itu mungkin datanya tak ditunjukkan. Kita mungkin boleh beza data sebelum itu. Kalau kita ada data, kita boleh buktikan. Sebab kalau tengok pada laporan daripada akhbar dan media massa, kita dapati banyak kes rokok, kes rumah mahram yang berlaku semasa tempoh PKP. Sumbang mahram ini didefinisikan sebagai hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkahwinan antara mereka. Dan ini adalah tidak sah di sisi undang-undang dan ia dilarang oleh adat Islam dan agama. Sumbang mahram juga telah dikenal pasti sebagai sejenis penganiayaan seksual yang merosakkan kesihatan fizikal, mental dan sosial. Hubungan sumbang mahram diketahui berpotensi tinggi untuk menghasilkan keturunan yang secara biologinya lemah, baik fizikal maupun mental, iaitu cacat atau bahkan berbahaya di mana ia boleh membawa maut. Menurut kajian Saudah Elias 2007, kaum Melayu merupakan kaum yang tertinggi dalam masyarakat yang menyumbang kepada kes-kes sumbang mahram ini. Antara punca utama sumbang mahram ialah keluarga yang tidak mengamalkan kehidupan yang dianjurkan dalam Islam. Secara umumnya, kebanyakan pelaku sumbang mahram melibatkan kelemahan iman, ketandusan ilmu dan kurangnya penghayatan agama mendorong seseorang itu dikuasai nafsu daripada menggunakan akal fikiran yang waras. Maka kejadian sumbang mahram ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Kelemahan pegangan agama ini juga seorang ayah yang tergamak merogol anak kandung yang sepatutnya dibelanya. Kerana itu juga abang sanggup merosakkan adik perempuannya. Keadaan iman yang lemah ini akan merosakkan akal fikiran mereka jika mereka sering menonton filem-filem porno disulami dengan video klip yang mudah dimuat turun melalui telefon bimbit. Terdapat banyak kesan yang memberi impak kepada mangsa, seperti hilang kepercayaan kepada orang lain, kemurungan, rasa ingin bunuh diri, rasa bersalah dan sebagainya. Oleh kerana itu, marilah kita bersama-sama sebagai umat Islam memainkan peranan penting kembali kepada jalan Allah supaya kita tidak terlibat dalam isu sumbang mahram ini. Berikut merupakan peranan guru dalam isu akhlak tadi, iaitu isu sumbang mahram dan isu anak derhaka. Yang pertama, guru perlulah memberi kesedaran kepada murid-murid tentang pengorbanan ibu bapa. Yang kedua, menekankan konsep adab dulu baru ilmu. Guru jelaskan bahawa konsep ini ialah orang yang berilmu tidak semestinya beradab, tetapi orang yang beradab semestinya berilmu. Yang ketiga, guru perlu menjelaskan tentang pengharaman sumbang mahram dan kesan-kesannya. Guru perlu menjelaskan bahawa hubungan antara orang yang ada pertalian dengan kita ini adalah haram. Dan yang keempat, mengambil berat tentang murid yang bermasalah di dalam kelas. Sebagai contoh, apabila guru melihat murid tersebut sering berada dalam kemurungan,
kita takut murid tersebut merupakan mangsa dalam kes sumbang mahram ini. Pada realitinya, kita tidak boleh lari daripada arus modernisasi. Menurut Saidina Umar radhiyallahu an, didiklah anak-anakmu mengikut zaman mereka. Justru itu, guru pendidikan Islam perlulah bersiap sedia bagi berdepan dengan pelbagai cabaran dalam menuju era IR 4.0 agar modal insan yang dilahirkan menerusi sistem pendidikan di negara ini kekal menjadi ummatan wasatan, iaitu umat pertengahan yang tidak larut dalam spiritualisme tetapi tidak juga hanyut dalam alam materialisme, menurut Maziah Tusima et al. 2018. Selain itu, guru pendidikan Islam juga perlu menguasai kemahiran teknologi terkini bagi memantapkan lagi sesi PNP sekaligus dapat mencapai objektif perancangan yang telah diaturkan oleh kerajaan maupun kementerian. Seterusnya, guru perlu menerapkan dalam diri murid bahawa ilmu itu terletak di dada, bukan di dalam buku. Yakni, al-ilmu fi sudur laisa fi sutur. Cari topik atau isu terkini untuk menarik minat murid mengikut usia mereka. Sebagai contoh, kita tahu bahawa murid perempuan sekolah menengah ni mereka minat bab makeup contohnya. Jadi, sebagai guru kita perlu mengetahui serba sedikit tentang ilmu makeup. Contohnya, kita boleh tanya kepada murid sebagai set industri dalam kelas, saya nak tahulah awak pakai brand apa foundation? Awak pakai brand apa maskara? Dan secara tidak langsung, murid akan menjawab pertanyaan kita dan mereka akan tertarik untuk belajar. Dan secara kesimpulannya yang saya boleh simpulkan, teknologi ini ada pro dan kontra dia. Jika kita menggunakan teknologi dengan perkara kebaikan, maka baiklah yang kita akan dapat. Dan jika kita menggunakan dengan perkara keburukan, maka buruklah yang akan kita peroleh. Semoga video saya ini bermanfaat untuk anda. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.